berjalanlah perkara-perkara yang dilarang semasa berihram ini. Okey. Sekiranya belum lagi ada niat, belum lagi berniat apa itu ini, maka ikat ihram hanya baru berniat belum atau belum lagi ada pantang larang ihram. Bila sudah berniat baru tak ada pantang larang ihram. Jadi sebelum ini sudah saya terangkan bahawa daripada 12 perkara ataupun 13 perkara ini, ada ni kalau kita lihat di sini ada 1 sampai ini di sini 12. Jadi daripada 12 perkara ini ia terpecah kepada 2 bahagian. Yang pertama dipanggilnya tarafuh, yang kedua dipanggilnya itlaf. Tarafuh maksud yang bersukaria, bersuka-suka, bersenang-lenang, berhias-hias. Dan satu lagi dipanggilnya itlaf, iaitu maksudnya ialah yang jenis merosakkan ataupun mencabut. Jadi daripada 2 perkara ini tadi ada perbezaan. Kalau tarafuh, kalau ia sengaja baru tak dikenakan dam ataupun fidyah. Adapun itlaf ataupun yang dipanggilnya merosak-rosakkan, mencabut-cabut, ini indah sengaja ataupun indah sengaja tetap terkena membayar dam. Kalau tarafuh tadi yang jenis bersuka-suka ataupun berhias-hias apa ni, itu kalau indah sengaja indah apa? Indah sengaja indah apa? Okey. Yang pertama, bagi lelaki menutup kepala atau sebahagian daripadanya seperti bersongkok, memakai serban atau menutup dengan kain. Ini dikira sebagai tarafuh, berhias-hias. Kalau seseorang itu indah sengaja terpakai tupi, kebiasaannya sudah kan terpakai tupi. Ini bagi lelaki ya. Kalau dia terpakai tupi ke apakah terpakai dan dia sadar pada waktu itunya, aku berihram, cabutnya terus, ini jadi masalah. Tidak apa-apa. Ataupun ini antara perkara yang timbul juga, serban. Serban ketan itu kadang-kadang boleh ketan kuluk-kuluk jadikan bantal, itu tidak jadi masalah. Kalau dijadikan bantal, itu tidak dikira sebagai penutup kepala. Dan ada juga berkenaan dengan menutup kepala ini memakai payung, macam mana? Ataupun payung lah selalunya. Payung tidak jadi masalah selagi ia tidak menyacah kepada ketani. Itu payah tu, pakai payung dah dapat kita di sini ni tutup je ni. Okey, itulah. Jadi dia dan memastikan ia yang memasukkan di sini penutup kepala ni ialah yang biasa ketani pakai sebagai penutup kepala. Biasa kalau kacamata naikkan ke atas, itu tidak ada kacamata hitam. Yang kedua, bagi lelaki lagi memakai pakaian yang berjahit seperti baju, seluar, stokin, kasut dan lain-lain yang seumpamanya. Kalau orang itu terpakai, dia jadi masalah. Ini masuk dalam berseronok ataupun berhias-hias tarafuh tadi. Tapi pastikan selepas ia sadar bahawa ia terpakai, mesti cepat-cepat ia membuka. Ini bagi lelaki. Yang ketiga, bagi perempuan, ini bagi tadi 2 sudah bagi lelaki, yang ketiga ini bagi perempuan. Bagi perempuan haram menutup muka dan tangannya dengan sarung tangan. Dengan sarung tangan. Okey. Dan sarung tangan ini tadi yang kedua bagi lelaki ini, kalau dalam kitab fikih mengatakannya indah boleh menutup badan keseluruhan lelaki itu dengan pakaian keseluruhan atau sebahagian anggota badannya. Ini bagi lelaki ya. Jadi artinya kalau disebutkan dengan mana-mana anggota, artinya kalau laki-laki itu memakai kain, memakai sarung tangan pun dikira melanggar sudah pantang larang ihram. Bukan saja bini-bini. Paham tak? Bini-bini kan laki-laki, sarung tangan ini sebenarnya laki-laki dan bini-bini tekanan. Okey, hanya menutup muka saja untuk perempuan. Okay. Yang keempat, bau-bauan hanya dibenarkan sebelum berniat ihram. Kalau berniat ihram memakai bau-bauan itu dibolehkan. Tapi berhati-hatilah dalam satu. Selepas satunya penggunaannya pada badan, pakaian atau melalui makanan, minuman di hidung adalah dilarang. Ada perinciannya sudah sebelum ini. Apa yang dimaksudkan harum-haruman ialah harum-haruman yang dimaksudkan
masukkan di sini ialah sesuatu yang biasa digunakan untuk haruman. Okey, satu. Sekiranya sesuatu itu berbau harum dan kita digunakan bukan harumannya, tapi ia punya contoh buah lah, bau harum apple itu, kita ikan makan, itu dia jadi masalah sebenarnya. Dia jadi masalah pasal kita punya niat pada waktu itu ialah untuk makan ataupun perubatan. Itu yang kedua. Yang ketiga partnya ialah sekiranya tadi orange ataupun apple itu tadi diproses, dikeluarkan dia punya harum-haruman, maka pada waktu itu sekiranya haruman orange ataupun haruman apple itu tadi dimasukkan ke dalam, contohnya dalam sabun ke apa, maka pada waktu itu ia dikira sebagai harum-haruman. Okey, ada soalan baru-baru ni masa saya terangkan perkara ini ialah berkenaan dengan ubat gigi yang daripada siwak. Okey, ubat gigi daripada siwak. Selepas dicek balik, sebelum ini saya menyatakan bahawa ubat gigi yang dicampur mint ataupun sebenarnya tidak boleh. Okey, pasal kalau ikutkan kaedah yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti itu tadi, ia sama, tidak boleh. Tapi macam mana dengan kayu siwak? Timbul soalan, kalau orang dulu berus gigi, sebelum ada ubat gigi dan berus gigi ini, orang menggunakan siwak. Siwak ini artinya apabila ia menggunakan siwak, masa itu niatnya apa? Ialah untuk membersihkan gigi. Jadi apabila dicampurkan dengan dengan fluoride, maka pada waktu itu ia bukannya akan mau haruman siwak itu tadi, ia akan mau apa yang ada untuk membersihkan siwak itu tadi. Jadi wallahu a'lam bishawab, ini bukannya fatwa, saya tidak dapat mengeluarkan fatwa, Jabatan Mufti saja, tapi mengikut pendapat yang kalau ikutkan kaedah tadi itu, siwak itu tadi bukan habis bateri. habis bateri. Jadi tadi sambungan seterusnya, tadi kayu siwak itu kita digunakan ia untuk membersihkan. Kalau dicampur fluoride dengan kayu siwak, itu dikira sebagai pembersihan saja, bukannya haruman. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sekiranya bis kita berjumpa ada pendapat lain, untuk silakan. Tanyakanlah hujahnya apa. Seperti mana yang saya selalu beritahu, apabila berkaitan dengan fikih ini, ia memang terbuka kepada perbezaan pendapat. Tapi pastikanlah, macam aku beritahu, ikut apa kaedah yang digunakan dalam menghukumkan itu. Okey. Yang kelima, mencabut atau menghilangkan bulu, sama ada rambut, kepala atau dan lain-lainnya. Okey. Ini yang kelima ni sama yang keenam ini dikira sebagai itlaf, yang mencabut. Yang mana perkara ini kalau terjadi sama ada sengaja ataupun indah, maka pada waktu itu indah dibenarkan, sengaja ataupun indah sengaja, maka tetap membayar dam. Okey. Hanya ada perinciannya, iaitu ia mesti terjadi, ada syaratnya. Yang pertama, ia mesti terjadi pada tempat yang sama, dan yang kedua, ia mesti terjadi pada waktu yang sama. Jadi dua perkara ini mesti terjadi barukah mencukupkan syaratnya untuk membayar dam. Kalau sekiranya dua-dua ini tidak ada, maka pada waktu itu tidak ada bayar dam lah. Okey. Contohnya, kalau yang selalu saya bagi contoh ini, bis kita memakai sudah berniat, sudah ihram di dalam bas. Okey, di dalam bas. Sekali bis kita dalam perjalanan kami menuju ke Makkah. Lepas itu ada berhenti sekejap di mana-mana R&R. Okey, berhenti sekejap, turun. Bila bis kita turun dan naik balik
dan bis kita dapati anak kursi bis kita itu ada seutas rambut, maka pada waktu itu atau indah dikira membayar dam. Okey, ia mesti kita bergaruh ke apakah nampak terapang ke bawah cuma tu, itu baru dah. Okey, walaupun ia punya strike tadi, ia sengaja bayar dam, tapi ada syarat-syaratnya dari itu. Okey, sama juga kuku, sama juga kuku. Tapi ini ada pengecualian. Kalau sekiranya rambut dan kuku itu memudaratkan diri sendiri, pada waktu itu boleh bis kita cabut dan indah dikenakan membayar dam dan indah berdosa. Yang ketujuh, memakai minyak pada rambut, kepala atau janggut. Nah, ini rambut, kepala atau janggut. Okey. Yang ke-8 dan yang ke-9, memburu binatang buruan darat yang halal dimakan atau membinasakannya. Yang ke-9, mencabut, menebang pokok kayu atau tumbuh-tumbuhan dalam tanah haram. Ini masuk dalam itlaf juga, yang merusakkan, dan dia masuk dalam pantang larang semasa kita berada di bumi Makkah dan Madinah. Yang ke-10, 11, 12 ini berkaitan dengan hubungan suami istri. 10 ialah berkenaan dengan bersetubuh. 11 melakukan perkara pendahuluan bersetubuh seperti bercium, berpeluk dan menaikkan nafsu syahwat. Yang ke-12 akan nikah sama ada ijab atau qabul untuk dirinya sendiri atau mewakili orang lain. Jadi 13 perkara ataupun 12 perkara ini tadi, apabila kita sudah berniat, maka pada waktu itu ia mesti dijaga. Jangan sekali-kali kita dilanggar perkara-perkara yang dilarang semasa berihram ini, dan insyaAllah. Okey, selesai saja semua sekalian ini, kita dipindah kepada tahallul. Jadi semasa kita ni berihram, kita ni tak boleh melakukan yang 13-12 perkara itu.